Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam PKP, salam darurat. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar saudara semua sihat. Ya, wajah Ruby Din bersama pasangannya cukup membahagiakan ni Ruby ya. Saudara Muhammad Safwan Kamarudin, Muhammad Sufyan Kamarudin, saudara Hamzah Hussein, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Jamaluddin Omar, saudara Yahya Ibrahim Mamatip, Zazaz, terima kasih sahabat malam bersama dengan saya. Saudara Anggrik Rimba, wangi, Anggrik Rimba. Nur Azwar, Samsul Anwar, ya Puan Rubidin, ya, Muhammad Fuad, Setia Solutions, Markim Kama Ismail, Coklat Kacang, hai, macam-macam nama ada. Fazilah Awang, Azlan Yusof, Kai Zikri, apa khabar Zikri? Roslan Muluk, Aiden Tawang, Azali Kasim, alias Abdul Latif, Mai, Syari Ahmad, Halimah Hashim, Zubaidi, Faizal Yusof, Raja Kamal Raja Faizan. Apa khabarku? Sihatku? Mi Komo, Muhammad Faizal Jamil, Munim Ahmad. Apa khabar saudara? Semoga sihat walafiat. Emas Kencana, Faridah Idan, Abdul Fattah, Muhammad Azmi, Muhammad Ali dari Kelantan. Yen Iskandar, Syaz Sanzana, Said Badarudin, Zainuddin Tego, Hamidah Matsum, Syukur Jamil dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu kerana waktu sentiasa menghambat kita. Jadi saya perlu memberi pencerahan. Kedudukan hari ini COVID nampak gayanya peningkatan naik balik. Semalam 2,176. Hari ini sudah 2,270 yang dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan jumlah keseluruhan sudah 269,000. Jawabnya besok tu tentulah 270,000. Jumlah kematian 983. Di Sabah, alhamdulillah ada penurunan. Hari ini 132. Naiklah, semalam 97, hari naik 132. Di Labuan ada satu. Di Sarawak ada penurunan 193, semalam 246. Di Kedah 38, naik 5 orang. Di Penang turun, cerai lah. Semalam 91, hari ini 72. Begitu juga di Perak 83, hari ini 69. Cuma di Selangor, di Selangor suasananya tidak begitu menyenangkan. Kerana dia turun 2 hari lepas 1,103, kemudian dia turun lagi 910. Tiba-tiba hari ini selepas saja kilang-kilang dibuka, jumlah sudah meningkat kepada 1,300 orang. Begitu juga di Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Semalam 182, hari ini 318. Di Putrajaya kurang seorang, semalam 7, hari ini 6. Di Negeri Sembilan, alhamdulillah, semalam 145, hari ini 64. Di Melaka kekal 14 orang lagi yang dijangkiti. Di Johor, sebagaimana yang saya nyatakan, di Johor semalam 269, hari ini 451. Di Pahang juga meningkat, semalam 15, hari ini 19. Di Terengganu 53, hari ini turun 26. Di Kelantan juga turun, semalam 31, hari ini 17. Dan tahniah warga Perlis, sudah masuk hari ketiga sifar. Ya, Rusinin Kurungut, berhati-hati di Sabah, peningkatannya begitu. Ahmad Tarmizi, Jojo. Saudara, menurut kenyataan daripada Menteri Kanan tadi, Datuk Ismail Sabri, bahawa perintah kawalan pergerakan dilanjutkan lagi selama 14 hari. Khususnya di Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang serta negeri lain. Jadi dijangka tamat pada 4 Mac. Sepatutnya dia tamat pada 18 hari bulan. Hari ini, sekarang ni dia ditambah lagi 14 hari. Artinya berkurung lagi lah kita di rumah. Dan semalam, alhamdulillah lah, semalam ada berita sedih yang menggemparkan. Yang berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi terpaksa dikejarkan ke Hospital IJN kerana mengalami sesak nafas. Terkejut juga kita dalam keadaan begini, negara yang begitu. Jadi tentulah ini menggemparkan kepada warga PAS. Jadi berdoalah kita agar kesihatan yang berhormat Tuan Guru Haji Abdul Ghani
Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni segera sembuh seperti sedia kala. Banyak kerja nak buat ni. Kerana tadi saya juga menerima perkiriman, dia kata daripada anaknya, Saudara Khalil Abdul Hadi, pada jam 2, dia kata saya baru bercakap dengan ayahanda Tuan Guru sebentar tadi. Keadaan beliau stabil dan perlukan rehat. Jadi semoga Tuan Guru Haji Hadi Awang kembali pulih. Sebab nak hadap musim pilihan raya ni. E-commerce saudara. E-commerce jangan lupa berhubunglah dengan Azhar. Azhar 011330 41241. Dia duduk bising. Dia kata kenapa? Dia kata papa tak iklankan buku. Okeylah. Ini buku pertama, Rahsia yang Terpendam, kisah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Banyak rahsia yang perlu kita ketahui yang orang tak tahu. Dan kedua tentang perjuangan wira bangsa kita, Allahyarham Datuk Harun yang mencatatkan diarinya, iaitu diary dari penjara. Dan berhubunglah dengan Azhar, jangan lupa rendang tok ibunya, jangan lupa juga dengan bolu berdal. Kalau nak masuk iklan, hubungi Azhar. 011330 41241 sesi e-commerce. Sebab saya ada 2 sesi, yang satu yang live, yang satu lagi ada dicantikkan, disiarkan gambar dan sebagainya. Begitu juga jangan lupa dengan Siti Farehah 0177114300. Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah 0177114300. Bersama dengan Saudara Syauqi 0123575703 itu untuk mendapatkan buah-buahan segar bagi kawasan di Kelang Valley ataupun Lembah Kelang. Saudara di luar Lembah Kelang ini bolehlah menjadi ejennya. Saya baru makan pepes ayam RMB frozen. Rupanya baru saya tahu pepes ini dia rasanya seperti otak-otak. Memang sedap. Memang sedap. Begitu juga ada kuih. Jadi saya makan malam ni, saya makan kuih-kuih sebagai kudap-kudapan. Kuihnya ada macam-macam jenis lah ada dia bagi kat saya. Untuk saya rasa ada satu jenis kuih yang saya suka. Tu dia nampak macam kalau kita makan dimsum. Tapi dikeringkan jadi sedap. Selalunya kuih ini masyarakat Cina yang buat. Tapi nampak gayanya pepes ayam RMB frozen mempunyai produknya. Saudara boleh berhubungi dengan saudara Nizat 013-872-9589. Ni nanti yang admin dia marah pula saya. Dia kena tunjuk, dia kata. Saya tunjuk ni. Macam-macam kuih ada. Pepes ayam ada, kuih-kuih muih ada. Dan juga rupanya ada kopok leko. Jadi bolehlah saudara berhubung dengan saudara Nizat 013-872-9589 untuk mendapatkan produknya ataupun untuk menjadi ejen kepada produk-produk penghasilan saudara Nizat ini. Itulah tadi saudara e-commerce kita. Jadi kalau saudara nak masukkan produk saudara, sila hubungi Azhar. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, siapa pembohong sebenarnya? Nak tahu siapa pembohong sebenarnya? Sebelum saya memberi pencerahan tentang keadaan politik yang penuh dengan pembohongan dan penipuan ini, kita santuni dulu. Apa kata pantun Pak Nazil? Pak Nazil kata, mak nyonya menyambal kerang, tidak kelih suami di sisi. Kelih tu tak tengok, tak mengerling atau tak pandang. Ni kelih ni bahasanya rasa bahasa Kelantan rasanya ataupun bahasa orang utara. Mak nyonya menyambal kerang, tidak kelih suami di sisi. Kucar kacir negara sekarang, rakyat pemilih saham dikongsi. Petik buah si buah lakum, jambu batu ulam raja. Pemberi rasuah dilindung hukum. Selagi itulah rasuah meraja. Jadi pada Pak Nazil, beliau mahukan orang yang beri rasuah juga perlu ditangani dan dibawa ke muka pengadilan. Saudara, sebelum saya beri pencerahan juga, saya tertarik hati ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Frankie Silatua. Saya suka sangat lagu ini kerana begitu saya nak cuba baca dia punya bait-bait lagu. Tajuk lagunya ialah Perahu Retak. Saudara boleh akses dalam dalam YouTube nyanyian Frankie Silatua. Tajuknya Perahu Letak.
Kita baca dia punya bait-baitnya. Dia kata, perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeruang lautan. Langit membentang, cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanah airku, dari dalam airku, tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampungku, di dalam kotaku, terbit kesejahteraan. Tapi aku hairan, di tengah perjalanan, muncullah ketempangan. Aku hairan. Aku hairan yang salah dipertahankan. Dan aku lebih hairan, yang benar dipinggirkan. Perahu negeriku, perahu bangsaku, jangan retak dindingmu. Semangat rakyatku, derap kaki tekadmu, jangan tersadung batu. Tanah pertiwi, anugerah ilahi, jangan ambil sendiri. Tanah pertiwi, anugerah ilahi, jangan makan sendiri. Aku hairan, satu kenyang, 1000 kelaparan. Aku hairan, keserakahan diagungkan. Aku hairan, yang salah dipertahankan. Dan aku hairan, yang benar dipinggirkan. Saya begitu terkesan dengan lagu ini. Kerana inilah bangsa kita. Yang salah dipertahankan, yang benar dipinggirkan. Jadi, sebab perahu bangsaku, jangan retak dindingnya. Jangan sesekali kita merosakkan bahtera bangsa kita dalam perjalanan ini. Kerana di atas tanah airku ini, jangan makan sendiri. Ini adalah anugerah ilahi. Jadi saya melihat dalam bait-bait lagu itu, begitu terkesan saya. Saya minta maaf kerana mengambil sedikit waktu untuk menyuarakan lagu ini. Bolehlah saudara cari dalam Facebook. Lanjutan moratorium masih lagi tidak berbunyi. Menteri Kewangan. Tak berbunyi lagi. Kita dah bercakap, masih lagi. Rakyat masih terbeban dengan masalah. Hutang bank menyonsong. Orang nak tarik kereta, tarik kenderaan dan sebagainya. Begitu juga dengan keadaan barangan di pasaran terus meningkat. Kehidupan masih susah. Bantuan yang dijanjikan dalam ransangan prihatin rakyat dah berkurangan. Malah ramai yang tak dapat lagi. Apa nak jadi pada negara kita ni? Rakyat hidup tambah susah. Kerana sebagaimana yang sering saya sarankan, jadi pihak berwajib sepatutnya sekarang ni kena turun segera ke gelanggang, lihat masalah rakyat. Jangan sedap-sedap sendiri. Jangan makan sendirilah. Itu keadaannya. Dan berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja ni, hari ini saya rasakan bahawa artinya seperti mana yang saya jangkakan, saya rasa ini ada kebenaran yang saya lontarkan selama ini. Bukan Frank Sinatra, Hussein Alias. Frank Sinatra Mawi, lagu Mawi dia tak ada dah tu. Lagi tentang kumpulan wang simpanan pekerja, hari ini The Age melaporkan bahawa artinya sekarang ni kecairan dalam kumpulan wang simpanan pekerja tak ada duit. Saya minta maaf, jalan ni Jai. KWSP, Sinar, pecilek. Sebab dalam laporan The Age, dia kata bahawa kumpulan wang simpanan pekerja sedang berusaha untuk melepaskan 7 hartanah mereka, itu di Kedah, di Perlis, di Selangor, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, yang pada jangkauannya boleh nak dijual pada harga antara 350 juta ke 450 juta. Ini laporan The Age ya. Termasuklah juga bangunan KWSP di Jalan Raja Laut dan bangunan KWSP di Cangkat Raja Culan dan bangunan KWSP di Damansara Fairway di Petaling Jaya. Juga untuk jualan, untuk dilelong ialah Avillion Admiral Cove di Port Dickson, Negeri Sembilan. Kemudian yang yang dipanggil Marina Vista Suite Hotel Blok B. Dan Fifth Asset. Fifth Asset ini understood to be a retail property in Section 18 Shah Alam, juga sedang mau dilelong. Artinya sekarang ini kumpulan wang simpanan pekerja sedang berusaha untuk mencairkan segala saham-sahamnya, segala pelaburannya dalam hartanah. Masalah sekarang ini bukan hanya properti, tak cukup kalau 400-500 juta. Yang nak keluar ni bilion. Wang kumpulan wang simpanan pekerja dianggarkan ada lebih 1 triliun.
Tetapi salah pelaburan. Ini yang saya katakan, kumpulan waspada pekerja ni perlu ada RCI, Royal Commission Investigation, ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat bagaimana ini mereka yang menjadi pengurus dana, fund manager ini. Termasuklah bekas CEO Kumpulan Wan Sebarang Pekerja yang akan meninggalkan Kumpulan Sebarang Pekerja. Beliau juga perlu disiasat. Apakah wang-wang milik Kumpulan Wan Sebarang Pekerja ini disalah laburkan? Kalau ada berlaku kecurangan, maka perlulah dihadap. Ini masalahnya kerana rakyat. Rakyat hidup susah. Mereka senang. Jadi saya melihat macam catatan daripada Puan Mariam Siddiq. Dia kata, salam Tok. Dia kata, kami rakyat ni dah penat. Dia kata. Dah letih. Dah mual dengan cerita politik. Dia kata. Sampai bila harus kita begini? Dalam keadaan negara yang sudah tidak ada income, duit rakyat digunakan untuk warga asing diberikan vaksin percuma. Dia marah betul. Sebab rakyat tengah tak ada duit ni, menteri sedap buat pengumuman. Vaksin ini akan diberi suntikan kepada warga bukan warga tempatan. Jadi untuk warga sendiri pun tak kecukupan. Maaf cakap lah, dia tulis tu dia tak ada otak ke untuk fikir. Saya jarang saya menggunakan ayat ini, tapi ini yang tulis, yang dicatatkan oleh Puan Mariam Siddiq. Gaji menteri 70 orang. Apa kerja mereka katanya? Ditambah dengan gaji ahli jawatan kuasa khas yang baru dilantik. Gaji itu duit rakyat juga. Jadi kerajaan hari ini memanglah nak bagi negara kita ni muflis katanya. Rakyat tengah menderita susah. Tolonglah dia kata. Ini keadaan sebenarnya rintihan. Dan dalam sosek kita membicara soal masalah COVID-19. Kita bercakap tentang kita nak minta supaya masjid dibuka. Supaya kita dapat berdoa pada Allah SWT. Bahawa ini adalah musibah yang datangnya itu daripada Allah SWT. Dalam saat kita supaya meminta kita berdoa. Perdana Menteri boleh katakan saban malam depan TV, dekat kaca TV, berdoa. Minta pada Allah SWT supaya segera menghapuskan COVID-19. Tiba-tiba terkeluar satu kenyataan yang amat memeranjatkan saya. Saya amat terperanjat. Dalam sibuk sosial kita ni, tiba-tiba keluar kenyataan sebuah surat, sepucuk surat berkeliling yang ditandatangani oleh bahagian penggunaan aset awam di Kementerian Kewangan mengizinkan semua operator perjudian yang dilesenkan oleh Kementerian Kewangan untuk mula beroperasi pada 15 Februari 2021. Astaghfirullahalazim. Kita nak minta doa pada Allah supaya segera diputuskan jaringan COVID-19. Rakyat menderita, minta supaya ekonomi kita naik. Cukup-cukuplah rakyat menderita dengan azab yang diturun sekarang ini. Tiba-tiba dibuka pula lesen perjudian. Masjid ditutup. Masjid tak buka sebuka seluas-luasnya. Ini yang saya tak boleh terima. Saya minta maaf lah. Saya tak tahulah. Dengar ceritanya Perdana Menteri kita ni anak seorang malim, anak seorang imam. Apa ni? Seterusnya ni, saya bukan nak jual aset. Ini buka pusat perjudian. Kedai-kedai 4 nombor ekor. Jadi macam mana? Kedai-kedai orang nak berniaga tak buka. PKP masih berjalan lagi. Di saat PKP kau tambah lagi 2 minggu, kau buka kedai jual 4 nombor ekor. Kau buka kedai-kedai. Ini termasuklah kelab-kelab yang membuat ini operasi jackpot dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Memang esok boleh pergi main judi lah kat Genting. Penuh saya tengok ni. Saya tengok astaghfirullahalazim. Kita di saat kita dijengah wabak virus corona. Jadi pimpinan seperti mereka mengundang kemarahan ilahi. Jadi saya tanya dalam hati saya, kata, bila keputusan ini dibuat, apakah dibincang di kabinet? Kalau dibincangkan di kalangan jemaah menteri, apa kata pimpinan PAS yang 3 orang tu? Takkan tak boleh bagi pandangan. Tak boleh ni. Ini kemaksiatan. Mengikut pengetahuan saya. Ini saya, mengikut pengetahuan saya, juga guru agama yang saya dengar kat masjid. Dia kata, kalaulah kita melakukan kemaksiatan, kata dia berjudi. Kamu berjudi, hanya antara hukum kamu dengan Tuhan. Tetapi kalau kamu jadi sponsor, umpamanya kalau seorang tu berjudi, hukumnya 1 urutan, yang sponsor orang berjudi itu 2 urutan. Sekarang ni seluruh rakyat Malaysia ni kena tanggung balak ni. Ni marah betul saya ni. Saya harap kita membuat protes kepada Tengku Zafrul, Kementerian Kewangan.
meluluskan lesen perjudian. Rumah-rumah perjudian yang diluluskan, tutuplah dulu. Sekarang negara dalam keadaan susah. Kita nak berdoa pada Allah. Ni yang kau buka berdoa tiap malam dekat TV tu apa artinya? Lakonan. Saya minta maaf lah. Saya tak tahulah macam mana nak cakap lagi. Kerajaan macam saya tak boleh terima lah benda ni. I really cannot brain with this type of decision made by our ministers yang meluluskan supaya pusat perjudian dibuka semula. Kau masjid kau tak nak buka, pusat perjudian kau buka. Ini masalah. Sudahlah kita berhadapan dengan tuntutan daripada DAP. Dia kata polis masuk ke kawasan berhala, bawa senjata api pun tak boleh. Ini apa hal pula? Saya mempertahankan tindakan polis. Kalau penjenayah ada dalam kawasan ni, kita nak tangkap lah. Cuma tak boleh kita nak tembak, tak boleh lah. Tapi kena. Takkan pula nak tinggal pistol kat luar. Itu tindakan bengong tu. Saya mempertahankan. Mungkin pihak polis nak menyiasat apa yang berlaku dalam berhala tu. Dia janganlah pula mereka pula nak tunjuk pandai. Jadi sekarang ni, negara kita kucak-kacir lah. Jadi kalau ini keadaannya, saya rasa baiklah buka semua sekali. Supaya orang lain pun nak cari makan juga. Catering, yang buka kanopi, yang buat jualan dan sebagainya. Yang ini kita keluarkan SOP. Saya tak tahu apa nak jadi. Jadi kalau begini keadaannya, saya marah sebab bukanlah saya ni anti perjudian. Memanglah zaman muda kita dulu pun kita pun ada juga perjudiannya, kita bukanlah baik. Janganlah sekarang kata, saya imam. Tidak. Tidak. Tetapi bagaimanapun, di saat kita, judi ada cukai tu, sebab tu dibenarkan oleh mereka. Saya fikir duit hasil yang haram itu jangan. Kita dah teruk. Mungkin apa yang berlaku hari ini adalah sebab daripada kemaksiatan. Semalam kita bercakap soal anak-anak putih-putih kita yang berada di Menara Gading yang nak dijadikan pelacur oleh bapa-bapa ayam. Hari ini keluar pula cerita tentang lesen judi. Kedai-kedai judi. Kedai judi ni termasuklah semualah. Segala 4 nombor ekor ke, toto ke, lomba kuda ke, apa sajalah. Jadi benda begini, saya kira Kementerian Kewangan harus mengkaji semula, tarik balik. Stop dulu. Saya tak maaf lah, saudara. Saya ada emosi sikit hari ni. Dan tiba-tiba di saat kita berhadapan dengan segala masalah ni, sekarang negara kita terdedah kepada kritikan. Kita dikutuk. Selama ni kita melihat negara luar, kita ketawakan pimpinan negara luar. Melakukan onar negara mereka. Hari ini sejumlah 90 ahli parlimen daripada 7 buah negara ASEAN telah pun menggesa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dan Perdana Menteri untuk membenarkan parlimen bersidang. Sekarang ni tindakan kita ini, kita mengundang campur tangan negara asing. Memanglah kita berhak mempertahankan negara kita. We know what to do in our own country. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan begini, mesti ada reason, mesti ada sebab mereka buat begitu. Negara kita sekarang ni mula dipandang leceh. Mungkin inilah sebabnya pelabur-pelabur lari. Tuntutan sejumlah 90 ahli parlimen daripada 7 buah negara ASEAN yang menggesa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong Perdana Menteri untuk membenarkan parlimen bersidang. Dalam satu kenyataan bersama hari ini, mereka berkata persidangan parlimen penting untuk memastikan kebertanggungjawaban kerajaan, menilai langkah darurat, melindungi hak asasi dan menyumbang ke arah proses membuat keputusan berkenaan dasar-dasar utama. Dan dalam keadaan begini, malulah kita. Sebab itu, saya tak mau bercakap soal kuasa mutlak Yang Pertuan Agong. Tapi bila ada negara luar menyanggah, saya juga marah. Tapi nak marah macam mana kalau kita buat kesilapan? Ini masalah ni saya nampak. Kerana perintah darurat berkuat kuasa sehingga Ogos dan tertakluk kepada show-show jawatankuasa khas yang digawatai 19 anggota daripada pelbagai latar belakang, termasuk 3 ahli parlimen pembangkang. Saya rasa tidak cukup. Sebab itu, negara luar sudah campur tangan. Saudara, apa nak jadi negara kita ni? Kita diketawakan, kita diperlecehkan, pelabur-pelabur keluar dan mereka tidak ada keyakinan lagi. Bukan senang nak membina.
Sejak kita mencapai kemerdekaan selama 60 tahun. Begitulah orang menghina UMNO Barisan Nasional. Macam-macam orang kata. Tapi sekurang-kurangnya, kerajaan UMNO Barisan Nasional membina keyakinan negara luar. Negara kita dilihat sebagai pemimpin negara ketiga. Hari ini kita dilihat dengan penuh kehinaan. Dan kepelbagaian, kebobrokan yang dilakukan. Semalam pula tu tiba-tiba mantan Menteri Kewangan boleh bercakap, Tun Daim Zainuddin. Tiba-tiba dia bercakap saja, dia kata UMNO tak mampu menang PRU15. Saya rasa Tun Daim elok diam-diam. Tak payah campur tangan. Saya lihat keadaan begini, Tun Daim ni mengundang masalah sebenarnya. Sebab saya katakan, kalaulah dalam pilihan raya akan datang, orang lain yang menang, kalau Anwar Ibrahim yang hadir, dia akan diburu. Jadi, saya melihat Tun Daim ni elok, just relax, enjoy your money. Tak payah campur. Biarlah warga bangsa yang baru ni kami menangani segala kemasalahan yang dibuat, segala masalah yang wujud sekarang ni, anda juga terlibat sama. Saya tak maulah menyongsong lebih-lebih. Sebab saya memikirkan dia mantan Menteri Kewangan, mantan Bendahari UMNO. Tapi dia mengundang masalah bila dia memperlecehkan. Sebab itu dia disanggah oleh Yang Berhormat Menteri Teguh Adnan. Dia kata biar betul, dia kata. Tun Daim ni. Tun Daim menyebut soal realiti. Realiti apa bendanya? Segala masalah ni wujud dari zaman siapa? Kita tak nak buka. Tapi bila kamu mengatakan bahawa UMNO ni tak ada ruang untuk menang, apa tujuan kamu? Di saat saya semalam menyatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ni akan tumbang. Kita ada dapatan kita. You dapat daripada mana? Kerana mungkin merasakan takut. Ketakutan kerana selepas ini datang kerajaan yang baru, kita akan bongkar satu persatu. Betul. Dian Shah, Tun Daim betul perlu duduk diam. Kita tak mau kacau. Duduk diam-diam tengok. Generasi muda, generasi baru mengatur atur cara negara, pemerintah negara, politik kita. Kita tak mau kebobrokan dalam politik. Warga bangsa kita ni bercampur aduk. Enough is enough. Dah, lepas itu saya tengok pula. Dia kata, UMNO, kita mengakui bahawa kita kehilangan majoriti dalam pilihan raya ke-14. Tapi jangan lupa Tun Daim juga campur tangan juga. Menuduh macam-macam. Bersama dengan Dr. Mahathir. Mewujudkan Parti Peribumi PBM. Dan Tun bersekongkol dengan PKR. Waktu itu Anwar Ibrahim dalam penjara. You hijack the Parti Keadilan. Sekarang ni Anwar dah keluar. You tidak boleh lagi nak hijack PKR. Bagaimana kalau keadilan memerintah? Saya tengok, you tak selamat. Sebab itulah sekarang ni nampak-nampak gayanya, saya tak tahu nak baca lah. Keadaan apa yang berlaku sekarang ni apabila Tun Dr. Mahathir menyelar macam-macam. Sebelum saya nak cerita tentang kenyataan Dr. Mahathir, saya melihat bahawa sekarang ni, UMNO Sabah sudah mula membuat tuntutan. Ini kita memberi ingatan pada Parti Peribumi Bersatu. Dia kata UMNO Sabah mahu 5 ahli parlimennya yang bertanding atas tiket UMNO tapi menang dan melompat digugurkan. Itu jelas. Saya ucapkan tahniah pada Bob Mokhtar. Firm. Dan mereka mempunyai kuasa otonomi. Kita tak boleh campur. Kalau itu keputusan Sabah, kita kena hormati. Dia kata ada 14 kursi. Bukan satu. Menurut Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bob Mokhtar Radin, UMNO menuntut sejumlah 14 kursi daripada 25 kursi yang dipertandingkan. 14 kursi tersebut merupakan Kudat, Kota Belud, Sepanggar, Papar, Kimanis, Beaufort, Sipitang, Tenom, Beluran, Libaran, Kinabatangan, Silam, Sempurna dan Kalabakan. 14 sit UMNO Sabah tak akan tolerate. Saya harap kali ini Bob Mokhtar benar-benar kuat jitu. Jangan macam dulu sebelum pilihan raya Sabah dulu. Kata nak bertanding 45. Akhirnya bagi jalan juga pada PBM. Kali ini saya harap begitulah ya. Jangan ini. Kerana 5 kerusi yang dipertandingkan oleh UMNO dulu itu Parlimen Kudat, Abdul Rahim Bakri. Timbalan Menteri Kewangan 1. Kemudian Parlimen Beaufort, Aizah Adom. Kemudian Parlimen Sipitang, Yamani Hafiz Musa, anak Musa Ahmad. Parlimen Beluran, Ronald Kaindi, Menteri Pertanian. Dan Parlimen Libaran, Zakaria Idris. 5 kursi ini pada UMNO Sabah, no way. Jadi kita rasakan bahawa Bob Mokhtar membuat keputusan yang tepat dan kita harap jati dirinya, semangatnya kukuh,
tidak boleh diugut ataupun dipujuk. Ya. Dalam kita nak bercakap ni, musim-musim pilihan raya dah dekat ni saya nampak. Tiba-tiba Ketua Penerangan PBM, Wan Saiful pula, dia kata pengurusi UMNO Perak, Datuk Syarani tak patut membuat kenyataan yang mampu membuat kerjasama antara parti. Siapa nak buat kerjasama ni? Ni, selama ini kamu mempertikaikan UMNO, sekarang ni kamu kata bila Datuk Syarani, Menteri Besar Perak membuat kenyataan, tak bolehlah buat begitu, kalau nak nyata mesti ada dalam perundingan. Siapa nak berunding? Sekarang ni soalnya bila masa UMNO nak berunding seat dengan PBM. Kita nak berunding seat atau pembagian kursi ni hanya dengan PAS. That's all. Yang selama hari ni yang kamu kata kamu hebat. Kalau dengar kata anak kata Armada, Mat Jogan, kita akan tanam UMNO, kita akan pastikan UMNO semua jadi arang. Sekarang ni let's face the battle now. Bila kita sudah mula membuka, kita buat kenyataan macam semalam saya katakan, Tan Sri Muhyiddin bakal tumbang. Bila dalam keadaan begitu, kecelaruan itu. Hari ini, Timbalan Presidennya, Datuk Ahmad Faizal Azmu pun sama juga. Minta supaya isu pembagian kursi ini jangan dibincang secara terbuka. Ini bukan soal bincang terbuka. Ini kenyataan terbuka. UMNO tidak akan tolerate. Saya tadi berhubung dengan Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor, Saudara Isam Jalil. Dia kata ketetapan UMNO di Selangor tetap. Kita hanya kerjasama dengan PAS. That's all. Sebab saya kata macam mana ni Datuk Norma, Tan Sri Norma ni, dia buat kenyataan. Dia tak ada, no. UMNO di Selangor cuma bekerjasama dengan PS. Kursi-kursi kita akan pertandingkan. Jadi janganlah cuba-cuba nak main-main dengan warga UMNO, pimpinan UMNO, peringkat negeri Selangor. Begitu juga di negeri Perak, di negeri Pahang. Kita dah seal. Jadi dalam keadaan begini, saya nak bagi penjelasan lah kepada warga PBM. Enough is enough. Now, saya nak menyantuni apa kenyataan Dr. Mahathir. Sebab Tun Dr. Mahathir sebanyak 2 kali dalam kenyataan beliau, dia mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin pembohong. Ini kenyataan dia. Dalam kenyataannya dia kata bahawa semasa Tan Sri menasihati Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong bahawa darurat disahkan, dia sudah hilang kelayakan sebagai pejabat Perdana Menteri. Alasan yang diberi olehnya bahawa merebaknya wabak COVID-19 memerlukan kuasa di bawah undang-undang darurat adalah satu pembohongan. Ini direct dia tuduh. Artinya Tan Sri Muhyiddin sudah melakukan pembohongan. Bukan saya kata. Refer kenyataan Dr. Mahathir. Dia kata sejak darurat diisytiharkan apa semua yang tujuannya untuk memberantas COVID-19 hanya dapat dilakukan di bawah undang-undang darurat. Sebaliknya semua tindakan diambil boleh dibuat di bawah undang-undang biasa saja katanya. Kemudian dia kata lagi, di bawah dakwaan bahawa wabak COVID-19 perlu ditangani di bawah undang-undang darurat adalah pembohongan. 2 kali dia kata Tan Sri Muhyiddin membohong. Dia bagi saya Tan Sri Muhyiddin kena jawab. Kerana big boss dia. Jangan lupa. Dr. Mahathir ni tak tahu sekarang. Apa satu ketika dulu ada dia punya big boss. Big boss dia dah mengatakan kamu pembohong. Dan beliau mempertikaikan tentang undang-undang darurat. Sekarang ni boleh tindakan lah. Kerana siapa sahaja mengikut kenyataan Tan Sri Muhyiddin tadi yang mempertikaikan proklamasi darurat ini akan diambil tindakan. Nah, kita nak tengok Tan Sri Muhyiddin boleh ambil tindakan ke kepada Dr. Mahathir? Kalau dia tak ambil, siapa pembohong sekarang ni? Jadi jangan tipu rakyat. Sebab Dr. Mahathir punya kenyataan serius. Dia kata dengan pengekalan kuasa Perdana Menteri, maka hak untuk menasihat Yang Tuan Agong dikekalkan. Ini bermakna apa saja yang dilakukan di bawah nama Yang di-Pertuan Agong adalah atas nasihat Perdana Menteri. Ini termasuk rampasan harta. Nilai ganti rugi tidak boleh diperikai. Denda 5 juta. Penjara 10 tahun. Dan tidak boleh mempertikai segala tindakan melalui mahkamah. Ini menjadikan kerajaan ini kerajaan kuku besi dengan menggunakan nama Agong. Ia menggambarkan Agong sebagai diktator yang zalim. Sebaliknya undang-undang ini diperbuat oleh kerajaan Muhyiddin. Dr. Mahathir sudah mempertikaikan.
Bukan saya cuma baca je. Dan ini boleh dapat dalam kenyataan beliau. Dan Tan Sri Muhyiddin dia kena jawab. Dia kena menjelaskan pada rakyat sejauh mana ini kenyataan Dr. Mahathir ini disangkal ke betul tak betul. Saudara Rashidi Yusof, dua-dua serupa semuanya pembohong. Ini yang saya katakan tadi, bahawa siapa pembohong sekarang ni? Tan Sri Muhyiddin kata siapa mempertikaikan tindakan darurat ini akan dihadapkan, akan diambil tindakan. So now Dr. Mahathir dah mencabar. Ini saya tak tahulah. Dia sebab banyak dalam tuduhannya dia kata jumlah pengangguran ini apa sekarang dan lebih memeranjatkan saya bila Dr. Mahathir membuat tuduhan bahawa kerajaan hari ini sudah kehilangan hutang negara sudah meningkat sampai 1.3 trilion. Ini serious allegation. Ini satu tuduhan yang cukup serius. Kerana kalau kita sudah berhutang sampai 1.3 trilion, saya ingat dulu waktu dia nak menumbangkan kerajaan Barisan Nasional dulu. Negara ini akan muflis. Saya ingat lagi kenyataan dia. Dan hari ini tuduhan yang sama juga dia buat. Dia mengatakan bahawa sekarang ini kerajaan berhutang 1.3 trilion. Dulu masa dia buat tuduhan itu, Tan Sri Muhyiddin bersama dengan beliau. Hari ini Tan Sri Muhyiddin kena jawab. Kerana kerajaan Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa ekonomi negara okey. Kita berada di landasan jelas. Libin Majidi, saya bukan batu api. Saya bukan batu api. Saya nak tuduh-tuduhlah. Cuma saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ni, kukacak-kacir negara kita ni. Ini kenyataan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir bukan calon-calon orang. Beliau mantan Perdana Menteri. Beliau juga adalah orang yang mengasaskan parti PBM. Dia juga adalah yang mengasaskan kerajaan Pakatan Harapan. Di mana Tan Sri Muhyiddin duduk dalam kementeriannya. So, saya tak tahulah nak buat macam mana. Saya lontarkan ini untuk pencerahan saudara. Jadi sebab apa? Saya melihat bahawa banyak orang bertanya. Ini saya nak jawab pula ni. Kenapa Dr. Mahathir menyelar dan melontarkan kenyataan yang begitu hebat? Saya merasakan, ini saya bersetuju dengan apa yang ditulis Saudara Hisham Jalil. Sebab dia kata Dr. Mahathir Tun Daim. Dan dia masuk jugalah dan Khadir Yassin telah mula serang Muhyiddin semalam kerana dia melihat bahawa prestasi Tan Sri Muhyiddin sudah menurun. Bukan saja menurun, memang Tan Sri Muhyiddin akan kalah di Pagoh. Dia sebab itu, dia serang Muhyiddin sekarang ni sebab dia tahu kedudukan Tan Sri Muhyiddin ini sekarang goyah. Goyah teruk. Jadi, jika Tan Sri Muhyiddin membuka parlimen, mengadakan persidangan parlimen, maka pasti beliau akan tumbang. Jadi, bila dia buat benda begini, dia nak play safe. Mungkinkah kerajaan baru nanti itu merasakan hutang budi pada beliau? Kerana beliau terlibat ataupun campur tangan dalam menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Maka tidak boleh dia ambil sebarang tindakan. Ini keadaan sebenar-benarnya saya melihat. Sebab itu, serangan itu bukan hanya dilakukan oleh Dr. Mahathir. Dia selari dengan serangan daripada Tun Daim. Ini kena saya jangan fikir one step forward. Saya cuma nak memberi pencerahan bahawa ada percaturan politik. Dr. Mahathir tuduh Tan Sri Muhyiddin pembohong. Tan Sri Muhyiddin pula kata siapa saja yang pertikaikan tentang peristiaran darurat ini akan diambil tindakan. Kalau tak ambil tindakan, pembohong. Dua-dua bohong. Kalau dua-dua bohong, apakah kita ni dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bohong? Ini keadaannya. Saudara Azman Aman, Datuk Sri Najib terbaik. Saya tidak menafikan. Sebab kita melihat bila dia kata kita hilang wang 1.3 trilion. Sedangkan di zaman Kerajaan Pakatan Harapan, waktu Lim Guat Eng jadi Menteri Kewangan, Khazanah telah jual IAH pada Jepun. Berapa banyak dia jual? Satu, IAH. IAH berhad kepada Jepun bernilai 8.41 bilion pada November 2018. Kemudian Khazanah jual CIMB 364 juta. Axiata jual pada Singapura, M1 Singapura 1.65 bilion.
Khazanah jual saham Bank Filipina BDO di Unibank pada Filipina 415 juta pada Februari 2019. Bausted jual hotel Royal Chulan kepada Singapura. Axiata jual aset digital kepada Singapura 580 juta. Menteri Kewangan jual sebahagian daripada projek Bandar Malaysia kepada syarikat Malaysia China 7.41 bilion. Khazanah jual hartanah Duo kepada Singapura 4.73 bilion pada bulan Julai. Ini zaman Tan Sri Muhyiddin berada dalam kerajaan Dr. Mahathir. Khazanah jual kepentingan saham dalam syarikat elektrik Arab Saudi kepada Malakoff 289 juta. Khazanah jual saham CIMB dengan cara pajakan 2 bilion. Khazanah jual pusat perubatan Prince Court kepada IAH yang kini dimiliki oleh Jepun 1.2 bilion. Khazanah juga jual Hotel Andas Singapura kepada syarikat Singapura 1.44 bilion. Itu semua dalam tempoh 15 bulan Pakatan Harapan memerintah. Ini keadaannya. Jadi kita nak tanya pula Kerajaan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perikatan Nasional ni apa yang ditambah untuk aset negara? Aset negara dijual, ada ketambahan. Takkan nak biar rumah kita kosong? Dah jual baju, dah jual kerusi, dah jual meja, dah jual TV, habis kosong hall kita. Ini melampau. Sebab itu memang saya melihat Dr. Mahathir seolah-olah nak jadikan sebagai bahawa dia nak menjadi champion, menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Supaya kerajaan yang akan datang, yang akan naik nanti, seolah-olah terhutang budi dengan beliau. Ini percaturannya. Ini harus berhati-hati. Sebab sekarang ni, saya tengok sekarang ni, tuduhan bahawa negara akan muflis sama. Sekarang dah 1.03 bilion katanya. Hutang. Kalau hutang, muflislah kita ni. Dulu pun kata muflis, tak juga. Dan saya baca apa yang ditulis oleh Datuk Seri Najib. Dia kata, kita meramalkan statutory hutang, kita akan dinaikkan lagi. Sebab dalam tempoh 1 hingga 12 bulan dari bulan Januari sehingga kini, Kerajaan Perikatan Nasional sudah pun meminjam hampir 30 bilion akibat ekonomi yang semakin teruk. Dan pelaburan asing tidak masuk. Januari 2021, kita meminjam 19 bilion. 7 Januari pinjam 3.5 bilion. 12 Januari pinjam 3 bilion. 15 Januari 2021 pinjam 4.5 bilion. 19 Januari pinjam 2 bilion. 22 Januari pinjam 4 bilion. 26 Januari pinjam 2 bilion. Februari 2021 setakat ini pinjam 10.5 bilion. 4 Februari pinjam 4.5 bilion. 9 Februari pinjam 2 bilion. Dan 19 Februari pinjam 4 bilion. Apa hal ni? 7 hari, daripada bulan Januari, 7 hari bulan pinjam. 12 hari bulan pinjam. 5 hari pinjam. 3 hari pinjam. 4 hari pinjam. 4 hari pinjam. Ini negara kita ni negara apa benda ni? Ini entry yang saya dapat, saudara boleh dapat dalam wall yang disiarkan oleh Sri Najib. Beliau mengikuti perkembangan. Dan keadaan begini membuatkan kita negara memang kita tak nampak. Saya tak nampak bahawa ada masa depan yang cerah. Usahakan nak cerah untuk bertahan. Sebab itu 5 malam dulu saya katakan bahawa jika tidak ditangani dengan segera, negara kita ni, ekonomi kita ni akan lumpuh. Sebagaimana yang saya berbual dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Yang beliau takut sangat sekarang ni apabila kecairan wang kita dah tak ada, hutang kita dah tak ada apa semua, dan keyakinan pada bank. Bank-bank akan ditutup. Kalau bank-bank akan ditutup, artinya mata wang kita ni tak boleh nak diniagakan lagi. Wang kita dah tak laku di pasaran antarabangsa. Jika ini berlaku, macam mana kita nak dapat barangan? Barangan utama untuk makanan rakyat. Berasnya, tepungnya, gulanya. Ini sebenarnya yang berhadapan dengan kita. Saya bila dengar kenyataan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali itu, saya terkejut sangat-sangat. Buat sembahyang istikharah lah, berdoa pada Allah SWT. Janganlah negara aku jadi begini. Tak sanggup saya melihat anak cucu saya nanti merempat tiada makanan. Sebab melihat apa yang saya dipahamkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia kata apabila kita terus meminjam, akhirnya kita bankrupt. Kita muflis.
Bila benda itu berlaku, sistem bank lumpuh. Kalau sistem bank lumpuh, duit kita dah tak laku. Ini mengingatkan saya, waktu saya pergi ke negara Ghana. Satu ketika dulu. Di Ghana, you boleh buat pelaburan. Tapi nak bawa masuk pelaburan, nak ambil keuntungan, bawa keluar, dia tak diizinkan. Cuma boleh keluar dengan cedis. Bawa cedis, pergi ke London nak tukar, 1 sen tak laku. Akhirnya, pasal kata padan pun. Rakyat di Ghana itu, di Accra, hidup dengan kesusahan. Tak boleh nak bawa pembangunan. Kerana wang tak ada. Wangnya tak laku. Di Ghana menggunakan dia punya mata wang cedis. Jangan sampai ringgit kita tak laku. Nak didagangkan di Thailand tak laku. Nak ke Singapura tak laku. Malah nak pergi ke Indonesia pun tak laku. Waktu itu apa nak jadi? Jadi saya melihat pimpinan negara sepatutnya jemaah menteri perlu mengadakan persidangan segera. Menteri Kewangan tak boleh buat kenyataan membabi buta. Menteri Kewangan tak boleh buat kenyataan macam mana Azmi kata, oh ekonomi kita okey. Okey apa benda je dalam keadaan sekarang macam ni. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dia kata, keluaran dalam negara kasar Malaysia dilaporkan susut sejumlah 56%. This is very serious. KDNK kita susut 56% pada tahun 2020. Ia merupakan yang terburuk sejak tahun 1998. Dan kali terakhir KDNK tahunan negara dilaporkan mencatatkan kemerosotan 1.5% pada tahun 2009. Jadi kalau kerajaan hari ini berpandangan KDNK tolak minus 5.6 tahun ini 5.6% itu tahun 2020 satu perkembangan yang baik kerana unjuran awal tabung kewangan antarabangsa adalah minus 5.8%. Orang kata bahawa unjuran kita ni minus. Bukan plus. Kita kata baik. I cannot breathe. Bila Azmin kata bahawa kita cuma KDNK kita minus. Minus ni kurang 56% KDNK kita. Jadi kerana dia kata perkembangan ini adalah baik. Kerana unjuran awal tabung kewangan antarabangsa IMF adalah 58%. IMF meramalkan 58%. Kurang. Kita kurang 56%. Baik. Astaghfirullahalazim. Apa punya menteri lah kita ada ni. Rakyat kesuntukan masa sekarang ni sebenarnya saudara. Saya bersetuju dengan kenyataan Presiden UMNO. Dia kata rakyat kesuntukan masa. Mereka tidak lagi mampu menunggu unjuran seterusnya dengan harapan akan lebih baik. Jadi sebagai pengurusi Barisan Nasional, dia mengatakan kesan ekonomi makro ke atas rakyat bersifat semasa, bukan terakru, malah amat besar dan memeritkan. Kita maklum pandemik COVID-19 antara penyebab kerana penyusutan ekonomi. Ketidakstabilan politik juga adalah merupakan antara faktor pelabur memindahkan operasi ke negara lain. Dengan dasar dan perancangan yang efektif, kesan langsung terhadap ekonomi rakyat boleh diminumkan. Bagaimanapun, apa yang berlaku setakat Disember lalu, seramai 772,900 orang dilaporkan hilang pekerjaan. This is very serious. Ini kenyataan Presiden UMNO. Dia tak akan mengeluarkan kenyataan buta-buta begitu. Tentulah laporan didapat semua. Soalnya bagi yang dibuang kerja macam mana? Yang dibuang kerja 772,000. Apa yang harus dilakukan? Dia tak ada income. Jadi sebenarnya sebelum ini diceritakan mengenai mereka yang hilang pekerjaan berjaya dalam bidang pertanian. Pertanian mana? Menanam cili dan sebagainya tanpa memerlukan kawasan terlalu besar. Ya Allah, ya Tuhanku, apa nak jadi negara kita ni? Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita mengharapkanlah supaya pimpinan Tan Sri Muhyiddin, enough is enough. Cukuplah. Kalau sampai tempoh waktunya kamu perlu berundurlah. Berundur dengan terhormat sebelum kamu dicampak oleh rakyat. Dan sekarang ni kita menghadapi tentangan, kita mendapat kritikan, kita dipandang leceh oleh negara luar. Bayangkanlah 90 ahli parlimen. Dan dia orang telefon saya waktu ni. Kita tengah nak live ni. Potong steam lah, brother. Tapi bagaimanapun, saya mengharapkan supaya bersamalah kita berdoa. Saudara. Kita berdoa agar suasana negara kita ini kembali tenteram. Tan Sri Muhyiddin berlapang dada lah.
Enough is enough. Jadi kepada pemain-pemain politik apa semua tu, ketepikan. Santunilah rakyat. Sebab saya rasa malu sangat-sangat ni. Dalam keadaan begini, segala-galanya, kerajaan meluluskan perjudian dibuka semula, masjid masih lagi terikat dengan pelbagai peraturan SOP-nya. Ya. Rumah-rumah kita nak datang ke rumah Allah seolah disekat. Digalakkan perjudian. 90 ahli parlimen ASEAN sudah memperlekehkan kita. Jadi negara huru-hara. Kemudian KDNK kita bertambah turun lagi. Dulu zaman pemuda dulu, kalau orang campur tangan pasal negara kita akan bangkit menentang. Sekarang ni nak tentang macam mana? Kalau kita nak bergerak pun tak boleh. Sebab darurat. Sekarang ini negara sudah bertambah teruk. Sebab itu saya menjangkakan, dalam masa sebulan lagi, kalau sesuatu tidak dilakukan, kekhawatiran saya, jika sesuatu tidak dilakukan, kekhawatiran saya, kita tidak cukup makanan. Ini yang saban malam saya mengatakan, where is our food bank? Di mana bank, bukan cash ya, bank untuk menyimpan makanan. Makanan paling utama beras, tepung, gula, minyak. Kemudian Kementerian Pertanian kena memikirkan lembaga kebajikan berapa banyak stok ikan kita ada. Daging kita macam mana supaya rakyat. Kamu nak buat perintah berkurung, buatlah. Jangan biarkan rakyat lapar. Ini kekhawatiran saya. Saudara Aludin Aruyin Dingganu cuba gabungkan Datuk Seri Ibrahim dengan PM dan dibantu MP UMNO. Pengaruh dalam kabinet. Saya rasa ini tak ada masalah. Tetapi masalahnya tak akan mungkin Dr. Mahathir izinkan, tak akan mungkin Tun Daim akan bersetuju. Sebab macam saya katakanlah, kalau Anwar Ibrahim jadi pemimpin, dia akan memburu orang pertama dia akan kejar, tak lain tak bukan Tun Daim. Ini jangan main-main. Jadi saudara Mahathir Hashim, Judi Vincent, Atuk Kuti, Abah kau juga punya. Memanglah dia. Sebab itu saya kata, siapa bohong siapa sekarang ni? Di saat mereka dua nampak seolah bergaduh, lesen perjudian dibuka. Dan dua-dua ni ada kepentingan. Dengan anak Krishnanya. Jadi makan kuaci lah kita tu. Saudara Anwar Idris bukan makan kuaci. Ini bukan main-main. Ini bukan cobaan. Ya, ini betul-betul. Aduh, takutnya saya. Menteri, Saudara Izzah Mahmud, saya tak boleh cakap ayat tu. Saya minta pada saudara-saudara yang menyokong, saya tak kisah. Saudara bersimpati dengan Tan Sri Muhyiddin, silakan. Saudara nak menyokong parti PBM, silakan. Cuma, kalau saudara nak menyanggah, sanggahlah dengan berfakta. Jangan mengatakan bahawa saya ini cuba mengadu domba. Saya memberi fakta ni. Saya saban malam memberi pencerahan supaya rakyat faham. Saya tidak mahu warga bangsa saya, warga cinta damai ini diperbodohkan oleh pimpinan politik. Acuan pemikiran mereka diselewengkan. Ini saya tak redha. Kerana bila keadaan benar begini berlaku, negara kita bertambah lagi. Takkan bila dah apa-apa kedana, baru nanti kita nak sedar. Baru kita nak insaf. Waktu itu masa sudah terlewat. Sekarang ni masih belum terlewat lagi. Sebab itu saya seru. Pimpinan di anjung kuasa Seri Perdana tu, enough is enough. Kalau you tak boleh menangani suasana sekarang ni, serah balik kuasa tu. Sama ada serah pada rakyat atau serah pada Agong. Biarlah Agong memikirkan. Kita masih ada lagi pimpinan. Kalau saya bercakap, orang mengatakan saya lain tak ada nak kempen Tengku Razali. Tidak. Kalau pemikiran ekonominya boleh diguna pakai, gunalah. Bukannya untuk dia jadi macam mana Dr. Mahathir nak perintah selama 22 bulan, 22 tahun. Tidak. Gunakan apa saja yang kita ada sekarang ni. Apa saja aparatus yang kita ada. Mana pemimpin-pemimpin yang baik. Bukan kita tak ada pemimpin yang baik. Yang boleh dicantumkan semula. Duduk, bincang. Macam mana nak buat negara kita ni. Ini sekarang ni, kita sekarang ni, of course, memang negara dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ini, jangan dianggap darurat itu hanya bersandarkan kepada masalah COVID-19. Ini darurat yang mendatang ini,
Dia lebih teruk lagi, rempuhan, ombak tsunami yang mengancam politik ekonomi negara. Ini bukan main-main. Dan bila dalam keadaan saya tengok tadi, bila ada 90 ahli parlimen daripada 7 buah negara ASEAN, mereka akan melakukan tindakan di negara masing-masing. Besar kemungkinan mereka akan melakukan sekatan ekonomi. Jika ini berlaku, apa akan berlaku pada negara kita? This is what I really scared. Saya mungkin marah kat saya. Saya mungkin mengatakan saya mengadu dombakan. Carry on. Tapi bila itu berlaku nanti, dah terlewat. Saya tidak mahu keadaan terlewat ini. Tan Sri Muhyiddin dalam keadaan sekarang ni, tak boleh bawa bergundur. Bukannya kita benci dengan you. Tidak. Kita sesama umat Islam. Kita menyantuni. Dah terbukti tak boleh. Sebab laporan KDNK kita turun merosot. 5.6 point. Minus. Bukan, tambah. Nak diharap pada Azmin. Kenyataan yang saya pun tak faham mana dia pick up. Nak diharapkan daripada Menteri Ekonomi, Datuk Mustafa Mohamed. Ternyata tak boleh. Bila dah tak boleh tu sudah-sudahlah. Orang kata, kalau you tak larat dah tak mampu lagi. Saudara Marzuki, mabuk glamour, itu mereka inilah masalahnya. Jangan kamu menggadaikan masa depan rakyat. Jangan kamu gunakan kedudukan kamu itu untuk melampiaskan nafsu kamu semata-mata tetapi kamu menjerut kehidupan rakyat. Kamu mengheret rakyat untuk berada dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Kalau rakyat tak cukup makan, mereka berada dalam kemelut kehidupan yang paling sukar. Anak-anak nak makan, isteri nak makan, diri sendiri nak makan. Ini masalah. Kalau kamu tak boleh tangani, saya bukan nak suruh kita beramuk, tidak. Saya minta pimpinan berlapang dada. Pentingkan negara, pentingkan warga bangsa yang cinta damai. Warga bangsa kita ni terbaik di dunia. Kita bukan jenis suka sangat orang nak unjuk rasa, nak pergi ke jalan raya. Kita tak mahu. We don't want that to happen. Kita mahu pimpinan sekarang ni, enough is enough. Dan kalau nak juga cari jalan, saya tak tahulah. Muhammad boleh tegur saya. Dia panggil lah, duduk bincang. Darah naik, Datuk. Memang saya darah dah naik, doktor. Ini besok ni memanglah saya kena marah dengan doktor lah. Saudara Shanan, Muhyiddin gagal. Kita mengingatkan, kita mengimpikan negara kita ini dulu dunia pun ada masalah ekonomi. Bukan tak ada, tapi tak seteruk sekarang. Bila saya tengok kenyataan ni, ini kenyataan yang cukup berbahaya. Ini bukan boleh main-main. Kalau 7 negara bersama dengan 90 ahli parlimen mereka mengambil tindakan terhadap kita kerana dilihat kita ini mengganggu ataupun merosakkan sistem demokrasi, apa akan jadi pada kita? Apa yang berlaku di Myanmar sampai sekarang tak selesai lagi. Tak selesai lagi tu. Dan rakyatnya tentulah hidup dalam penuh penderitaan. Kalau berlaku economic sanction, kelapa sawit tak boleh nak jual, getah tak boleh nak jual, produk-produk kita tak boleh nak jual. Walaupun ada berita mengatakan, saya baca tadi berita mengatakan satu lagi telaga ditemui, telaga minyak di kawasan Sarawak. Mendapat lebih kurang berapa? 540. Nilainya berbilion-bilion triliun lah nilainya. Tetapi semua ini tidak boleh terlaksana kalau kita kena sanction. Kalau kita kena ekonomi kita ini dibekukan oleh negara luar. Ini belum lagi yang datang bercampur tangan daripada negara-negara Eropah. Belum lagi daripada negara-negara daripada Amerika. Belum lagi NATO. So, pimpinan negara perlu melaksanakan sesuatu now. So, down sikit tu. Saya nampak ini serius. Jadi pada teman-teman, warga bangsa cinta damai, marilah bersama-sama dengan saya kita berdoa pada Allah SWT. Supaya pertama sekali, segala kebejatan yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin sekarang ni, kalau boleh tutup dululah pusat perjudian. Sebab ini tentulah tidak diredai oleh Allah SWT. Kamu berjudi, hukumnya 1 rotan. Kamu bagi orang judi, bagi duit, hukumnya 2 rotan. Kalau kamu jadi sponsor, buka pusat perjudian, berapa banyak lagi rotan daripada Allah SWT nak kena. Ini ketakutan saya. Jadi Azizan Zain, negara mungkin diboikot. Ini ketakutan saya. Jadi saya harap saudara semua berhati-hati. Kalaulah ada kesempatan, dapat peluang keluar duit, simpanlah duit tu, belilah bahan makanan. Saya nampak dalam keadaan sekarang ni, memang keadaan itu tidak menentu. Jadi saya mengharapkan kita
berdoalah pada Allah SWT agar lahir kesedaran dalam fikiran pimpinan mereka untuk melakukan satu, mengenepikan soal ego diri, mengenepikan soal politik secara pribadi. Yang penting adalah rakyat. Rakyat cinta damai memerlukan kepimpinan yang hebat dari pemimpinnya. Bagi saya, warga bangsa Melayu sentiasa terdiri daripada warga bangsa cinta damai. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.